Lindung diri, lindung semua. Antara fokus kita untuk slot kali ini, kita akan bercakap berkenaan bagaimana cabaran yang perlu dihadapi oleh jemaah haji kerana kita tahu sudah 2 tahun berturut-turut jemaah haji tidak dibenarkan untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Jadi bagaimana sebenarnya pengurusan pihak tabung haji terutamanya dalam memastikan agar jemaah haji ini sentiasa terbela. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu di studio hari ini kami bawakan iaitu Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman selaku Pengarah Eksekutif Haji Lembaga Tabung Haji. Mukadimahnya Datuk Seri kepada jemaah haji yang semestinya merisaukan tentang peluang untuk mereka mengerjakan ibadah haji kerana sudah 2 tahun berturut-turut kita alami situasi ini. Jadi adakah giliran itu akan menyebabkan lebih ramai tertangguh dalam mengerjakan ibadah haji ini? Silakan. Baik, terima kasih kepada Terence dan Gashu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keputusan yang telah dibuat oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menangguh haji bagi mereka yang di luar daripada Arab Saudi ini adalah satu keputusan yang cukup berat yang dibuat oleh pihak Kerajaan Arab Saudi dengan mengambil kira dari segi kesihatan, dari segi keselamatan, dari segi juga kesejahteraan. Ya. Keselamatan di sini bermaksud supaya mereka yang pergi itu tidaklah pula dijangkiti pula ataupun dari segi kesihatan, dari segi kemudahan-kemudahan hospital untuk menangani jika ada outbreak wabak itu di Arab Saudi ketika musim haji. Dan juga dari segi kesejahteraan, dari segi ketenangan dan keamanan dalam melakukan ibadat haji itu sendiri. Jadi aspek-aspek itu telah diambil kira dan Malaysia seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengakur dan juga menghormati keputusan tersebut. Jadi sekarang ini kita berdepan dengan kelompok ataupun golongan-golongan para bakal-bakal haji yang tertangguh permergian mereka. Sejak daripada tahun 2020 lagi ada satu kumpulan, tahun 2021 satu kumpulan lagi dan tahun 2022 nanti apabila kita mengadakan haji pada tahun 2022 nanti ada lagi satu golongan. Kerana setiap tahun ada dah kelompok ataupun list para bakal-bakal haji yang giliran mereka pergi pada tahun tersebut. Jadi kalau diambil kira ada 3 kumpulan ini. Dan dengan itu bagaimana kita nak mengendalikan mereka ini, kita memberi keutamaan dari segi keutamaan rankingnya bagi mereka yang giliran pergi haji pada tahun 2020 tahun lepas akan menduduki keutamaannya pertama. Kemudian yang para bakal haji yang sepatut pergi tahun ini dan tak dapat pergi, mereka akan menjadi duduk di tempat yang kedua dan seterusnya mereka yang sepatutnya pergi tahun depan akan duduk tempat yang ketiga. Ini dari segi keutamaan. Kerana kita berpegang kepada pemilihan para bakal-bakal haji berdasarkan pada yang dahulu didahulukan. Walau bagaimanapun kita kena ambil perhatian di sini pada tahun depan kita tidak tahu lagi kota kita berapa. Kota asal kita sekarang ini ialah 31,600. Jadi sama ada tahun depan sama ataupun kurang untuk nak mengawal keadaan ataupun lebih. Kerana untuk memberi peluang mereka yang tidak dapat pergi, Kerajaan Arab Saudi mungkin beri pula lebih. Jadi kita masih menunggu dari segi jumlah kota dan juga apakah kriteria-kriteria sebelum kita akan membuat pilihan. Walau bagaimanapun dari segi keutamaan akan diberi mengikut yang telah ditetapkan. Dan pihak Malaysia sudah tentunya setiap tahun akan memohon supaya akan dapat lagi kota-kota tambahan untuk membantu meringankan lagi bilangan bakal-bakal haji yang tertunggak ini. Sekiranya tahun hadapan Kerajaan Arab Saudi membuka ruang dan juga peluang untuk jemaah haji daripada negara luar memasuki dan menunaikan ibadah haji, adakah pihak tabung haji sudah bersedia terutama dalam sudut pengurusan jemaah haji di kala pandemik ini, sebab kita tidak pernah lagi menghantar mana-mana jemaah haji sebab tidak dibuka daripada Kerajaan Arab Saudi. Jadi untuk tahun yang mendatang bagaimana dari sudut pengurusan tersebut? Dari segi persediaan, dari segi kesiapsiagaan kita ini sebenarnya kita dah bersiap sedia 2 tahunnya kebelakangan lagi lah, kan? Dari segi persiapan dan perancangan yang dibuat dan sudah tentunya tahun ini kita lebih bersedia daripada tahun lepas dan tahun akan datang akan lebih bersedia daripada tahun ini kerana kita telah pun mendapat
maklumat dari segi bagaimana norma-norma baru, bagaimana SOP baru. Kita juga dapat maklumat tentang bagaimana menangani vaksin ataupun COVID itu sendiri. Dan tahun lepas tidak ada vaksin, tahun ini ada vaksin. Dan tahun depan mungkin ramai yang telah pun ada vaksin. Jadi dengan itu dari segi kesediaan secara generalnya telah pun ada, kita rasa lebih bersedia. Dan tahun ini sendiri pun saya rasa kita tengok daripada 3 aspek lah. Aspek kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi telah pun bersedia untuk menerima sebenarnya bakal-bakal haji daripada luar. Sehinggalah pada bulan Mei yang baru-baru ini, sehinggalah mereka, sebelum mereka membuat keputusan. Jadi mereka bersiap sedia membuat pelbagai perancangan. Para jemaah haji kita juga kita telah bersedia dari segi mereka telah pun mendapat vaksin dan juga mereka telah pun diberi kursus-kursus haji secara online. Kemudian dari segi tabung haji sendiri, tabung haji juga dari segi persiapan dan perancangan kita telah membuat perbincangan dengan pihak Kementerian Kesihatan, Kementerian Luar, Kementerian Sains mesti dengan MKN, dengan Kementerian dan juga dengan pihak imigresen dan sebagainya. Dari segi inilah apa orang kata pemegang taruh kita yang untuk membantu kita dalam persiapan untuk musim haji kali ini. Di Tanah Suci pun dari segi hotel, catering semua telah siap. Dan penerbangan telah pun kita bincang tentang penerbangan. Dan kita juga telah membuat pelbagai orang kata senario planning, perancangan melihat pada pelbagai senario. Termasuklah sehingga ke saat-saat akhir sebelum pengumuman dibuat, kita telah pun berfikir macam mana kalau diumumkan dari segi pasport dalam keadaan PKP, lockdown, macam mana pasport itu hendak dihantar kepada pihak tabung haji untuk uruskan visa, dari segi pemeriksaan kesihatan, dari segi PCR test yang akan dibuat kurang pada 72 jam sebelum berangkat, persiapan pesawat-pesawat penerbangan dan sebagainya. Dan saya rasa persiapan kita ini bukan hanya kepada kemudahan, bukan hanya pada perkhidmatan, kita juga melihat tentang nyawa. Itu yang penting, penjagaan nyawa jemaah haji kita dan juga petugas-petugas yang akan bersama dengan para jemaah haji. Jadi perancangan kita cukup lengkap insya-Allah. Dan saya rasa pada tahun depan, tahun 2020 seperti yang ditanya tadi, insya-Allah kita lebih bersedia dengan perancangan yang telah ada dan maklumat-maklumat baru yang diterima. Jemaah haji lebih bersedia kerana mereka telah pun 2 tahun dari segi ilmu dan sebagainya. Dan insya-Allah kerajaan Arab Saudi pun lebih bersedia kerana mereka juga dapat melihat perjalanan haji pada tahun ini dengan 60,000 bakal haji yang akan menjalankan haji pada tahun ini dengan kawalan dan SOP dan sebagainya. InsyaAllah tahun depan semua pihak akan lebih bersedia insya-Allah. Kita bertumpu kepada SOP seterusnya, Datuk Seri. Melihat kepada senario antarabangsa, apabila kita merentas sempadan antarabangsa pada tahun 2022 nanti, sudah pasti akan ada kawalan-kawalan baru dan juga SOP baru untuk memastikan keselamatan semua. Jadi apakah SOP-SOP yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan Arab Saudi untuk memberi jaminan keselamatan dan kesihatan kepada semua yang bakal tiba nanti? Sebenarnya pada tahun ini pihak kerajaan Saudi telah membuat pelbagai perancangan dengan mengambil kira vaksin, SOP baru dan sebagainya. Juga mereka telah pun berbincang dengan pihak WHO sendiri. Dan dalam perkara ini dari segi vaksin, mereka telah pun menetapkan bahawa sesiapa yang memberi perkhidmatan kepada bakal haji atau jemaah haji di Tanah Suci hendaklah 100% kena ada vaksin. 2 dos. 2 dos. Lengkap. Jemaah haji 100% kena ada vaksin. Dan yang ketiga, penduduk Mekah dan Madinah sendiri, wilayah Mekah termasuk Jeddah dan Madinah juga 60% kurang-kurangnya penduduk mereka hendaklah telah pun divaksin. Ini persediaan dari segi persekitaran. Dan kita lihat pada tahun ini mereka akan membenarkan 60,000 bakal haji yang akan menjalankan ibadah haji pada tahun ini. Dan mereka hendaklah memohon melalui elektronik portal Kementerian Haji yang telah dibuka pada 13 hari bulan Jun yang lalu dan akan tutup pada 23 hari bulan Jun.
dan pemilihan akan dibuat pada 25 hari bulan Jun. Sudah tentunya ada juga proses-proses dari segi SOP baru yang akan diperkenalkan kemudian hari. Dan kita dapat lihat sambutan daripada permohonan tersebut pada 1,5 jam yang pertama. Telah ada 25,000 pemohon. Dan hari pertama sahaja telah pun sampai ke 450,000 permohonan. Dan kini sudah sampai ke 475,000. Dan dijangka akan sampai ke 2 juta pemohon yang akan memohon untuk pergi haji pada tahun ini melalui sistem elektronik. Dan saya ingatkan pada rakyat Malaysia, ini terbuka hanya pada mereka di Saudi, sebab ada juga yang bertanya, boleh tak kita memohon daripada sini? Tidak boleh. Jadi permohonan itu adalah dia punya kriteria dari segi umur 18 hingga 65 tahun. Jadi adakah ini juga akan menjadi SOP pada tahun depan? Dia juga lihat kepada perlu ada sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Yang ketiga, bebas daripada penyakit-penyakit kronik. Yang keempat, tidak pernah menunaikan haji dalam tempoh 5 tahun kebelakangan. Dan kemudiannya, wanita tidak perlu ada mahram. Jadi perkara-perkara itu sedang jadi sebagai kriteria permohonan. Kemudian dia ada ditawarkan 3 jenis pilihan package. Dan pakej ini hanyalah untuk 5 hari, iaitu daripada 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12 Zulhijjah. Iaitu akan pergi ke Arafah, Mina dan juga habis dengan tawaf dengan sa'i haji. Itu saja, 5 hari saja pakej yang disediakan dalam lingkungan RM15,000 hingga ke RM20,000 untuk 5 hari itu saja. Tidak ambil kira tambang penerbangan, hotel di Mekah, hotel di Madinah dan sebagainya. Jadi saya rasa ada di situ pelbagai SOP norma-norma baru yang kita dapat lihat pada tahun ini yang mungkin akan menjadi satu garis panduan untuk kita bersiap sedia untuk tahun hadapan. Datuk Seri, mungkin ada satu lagi kebimbangan daripada bakal jemaah haji berkenaan dengan vaksin. Sebab kita tahu di bawah PICK ada beberapa vaksin telah pun didaftarkan yang disuntik oleh jemaah haji, dan ada beberapa vaksin tersebut tidak disenaraikan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk membenarkan mereka memasuki Arab Saudi dan sebagainya. Jadi ini menjadi kerisauan kepada jemaah haji sekiranya mereka menerima suntikan contohnya daripada Sinovac yang sekarang ini masih belum lagi mendapat kelulusan daripada Kerajaan Arab Saudi untuk membenarkan mereka yang divaksin dengan Sinovac ini untuk memasuk ke sana. Jadi bagaimana jaminan daripada pihak tabung haji sendiri untuk bakal jemaah haji ini sudah menerima suntikan vaksin Sinovac tersebut supaya mereka rasa sedikit lega, kurang sikit kerisauan untuk mereka memasuki Arab Saudi dan seterusnya menunaikan ibadah? Saya rasa dari segi vaksin ini tidaklah ada sebenarnya komunikasi secara rasmi apakah jenis-jenis vaksin yang akan diterima untuk jemaah haji. We are talking specifically kepada jemaah haji. Tidak ada lagi Kementerian Haji mengeluarkan sebarang jenis vaksin. Tapi apa yang dikeluarkan, komunikasi yang dikeluarkan ialah mereka menerima sebarang vaksin yang telah diiktirafkan oleh pihak WHO. Jadi saya rasa Sinovac adalah salah satu daripada vaksin yang diiktiraf oleh pihak WHO. Jadi saya harap benda ini tidak perlu menjadi satu kerisauan buat ketika ini kerana ada setahun lagi sebelum kita menyediakan para jemaah haji untuk tahun depan, insya-Allah. Dari segi pengurusan, Datuk Seri, sebelum ini sememangnya lembaga urusan tabung haji telah pun bersedia untuk memberikan pengurusan terbaik bagi jemaah, dan ditambah pula dengan SOP baru yang disebutkan Datuk Seri tadi dan juga persekitaran norma baru yang kita alami ini. Apakah penambahan yang dilakukan oleh tabung haji sendiri untuk memastikan bahawa pengurusan itu tetap berada pada tahap yang sama seperti sebelum pandemik ini? Okey, insya-Allah kita memberi satu kefahaman bahawa haji merupakan aktiviti utama tabung haji. Sudah tentunya urusan haji akan menjadi satu fokus kepada tabung haji untuk sentiasa menambah baik apa saja kemudahan-kemudahan dan perkhidmatan-perkhidmatan. Dan perancangan ini bermula sejak awal lagi. Kalau kebiasaannya kita akan bermula 2 minggu setelah penerbangan akhir,
kita dah mula dah perancangan untuk tahun depan. Jadi maksudnya untuk tahun ini, kalaulah haji habis pada minggu ketiga Julai, bulan Ogos kita telah mula perancangan untuk tahun depan. Jadi masalah sekarang ini sebenarnya dah boleh mulalah. Tapi dari segi nak bercakap, nak berbincang dengan pihak Kementerian Haji Arab Saudi dan agensi-agensi haji yang lain, kita akan mula pada bulan Ogos. Kerana kita hanya ada 5 bulan dalam tahun ini dan 3 bulan untuk tahun depan untuk bersiap untuk musim haji yang akan datang. Jadi musim haji akan datang akan bermula dengan penerbangan pertama pada akhir bulan Mei nanti. Jadi perancangan kita buat dari segi satu, kalau kita tengok dari segi para jemaah haji, kita nak pastikan para jemaah haji bersedia dari segi kesihatan, dari segi vaksinnya, dan mereka kenalah menghayati tentang syarat-syarat kemampuan untuk pergi haji. Istita'ah lah yang disebutkan, di mana ulama telah pun memperhalusi apakah itu kemampuan syarat-syarat wajib haji, di antaranya kesihatan, keselamatan, kewangan dan kebenaran untuk pergi haji. Jadi 4 perkara ini perlu dihayati oleh para jemaah haji itu sendiri. Menyiapkan kewangan secukupnya, membiayai haji mereka, kesihatan, menjaga kesihatan, keselamatan, mereka juga menjaga segala keselamatan diri, keselamatan harta, peninggalan mereka untuk pergi haji dan sebagainya. Itu dari segi jemaah haji. Para petugas kita juga, kita bersedia dari segi memahami tentang SOP baru dan bersedia untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam keadaan suasana yang berlainan. Yang ketiga, dari segi perkhidmatan dan kemudahan yang akan diberikan pada para jemaah haji di Tanah Suci nanti. Itu kita akan lihat, kita akan runding balik semula. Perancangan kita akan runding balik semua dengan semua pemberi-pemberi perkhidmatan tersebut, dan juga kita akan lihat mana yang kita boleh tambah baik dan mana yang mungkin kita akan sesuaikan dengan SOP baru. Kerana dengan SOP baru, kemungkinan ada kemudahan tidak boleh diadakan lagi. Dan seterusnya kita lihat pada bimbingan haji itu, kita akan lebih buat kepada e-learning dan kepada kursus-kursus secara online, kerana itulah yang lebih bersesuaian dengan suasana sekarang ini. Jadi yang penting juga, yang kelima, perancangan kita dari segi kos haji. Itu yang paling orang kata impak yang paling besar dalam SOP baru ini. Kerana kos haji, iaitu kos untuk menunaikan haji, tambang kapal terbang, penginapan dan juga sajian dan juga bayaran kepada pihak-pihak berwajib di sana, sekarang ini telah pun hampiri RM25,000 kos haji. Itu tidak mengambil kira SOP baru, tidak mengambil kira COVID dan sebagainya ni. Ini baru ambil kira dari segi kos yang sedia ada, RM25,000. Kalau diambil kira dengan SOP baru dan sebagainya, kemungkinan dia akan naik lebih tinggi sehingga ke mungkin RM30,000 dan sebagainya. Jadi jemaah haji harus bersedia dari segi pembiayaan haji tersebut dan perlu faham tentang perkara ini. Dan kita akan lihat satu kos haji dan satu lagi bayaran haji. Kos ialah kos lah yang kita ni. Kemudian berapakah yang jemaah haji perlu bayar? Itu dipanggil bayaran haji. Dan selebihnya akan menjadi bantuan haji lah daripada tabung haji. Jadi tabung haji sendiri akan menentukan nanti pada tahun hadapan dengan mengimbangi dengan bayaran keuntungan. Sebab tabung haji, keuntungan daripada perniagaan dan pelaburan tabung haji hanya kepada satu tabung saja. Tabung inilah juga yang akan membuat bantuan haji, dan tabung ini juga yang akan mengagihkan keuntungan hibah ke ataupun dividen kepada para jemaah haji. Jadi tabung haji kenalah mengimbangi perkara ini pada tahun hadapan. Jadi perkara itu sedang kita lihat bagaimana kita nak merancang untuk mengawal kos dalam masa sama untuk mengenakan bayaran haji yang sewajarnya, insya-Allah. Pada pandangan Datuk Sri sendiri, memandangkan kita sudah ada sedikit tunda daripada tahun 2020 untuk jemaah haji pergi menunaikan ibadah jemaah haji dan sebagainya. Apa-apa perkara yang perlu diisi oleh mereka? Yalah, sepatutnya kalau ikutkan perancangan dalam jadual, mereka sekarang ini berada di Tanah Suci. Jadi disebabkan ada beberapa masa senggang tu, mungkin ada sedikit saranan daripada pihak tabung haji sendiri untuk mereka. Okey, saya rasa sesuai jugalah dengan tajuknya apa, sabarlah, sudah duhai jemaah. Jadi saya juga ingin merayulah, sabarlah para bakal haji sekalian. Bakal haji harus memahami tertunggaknya haji untuk
tahun ini ialah untuk menjaga keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan, dan ini juga berkait dengan istitaah ataupun kemampuan untuk mengerjakan haji. Jadi mereka tidak harus risau bahawa kalau terhalang mereka pergi haji itu, tiada masalah dari segi jatuh wajib ke tidak, dosa ke tidak, sebab mereka terhalang, belum cukup lagi syarat wajib haji dari segi istitaah tadi, kemampuan tadi. Yang kedua, marilah kita redha dan terima akan keputusan ini. Sudah tentunya ada hikmah di sebaliknya, dan kita berkeyakinan bahawa dan bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang terbaik untuk kita. Saya memang memahami kesedihan yang dihadapi kerana saya melihat dan saya mengendalikan jemaah haji setiap tahun berpuluh-puluh ribu, dan kita lihat berjuta-juta umat Islam daripada seluruh dunia yang mengerjakan haji. Mereka merasakan satu ibadah yang cukup istimewa, dan kesedihan itu memang saya amat memahami. Jadi kita ambillah ini sebagai satu ujian besar, dan perlu ada banyak kesabaran, dan sudah tentu pada tahun depan bentuk hajinya akan berlainan. Jadi saya harap bahawa para jemaah haji lebih bersedia, ambillah peluang yang masa yang ada ini untuk mereka bersiap sedia dari segi meningkatkan lagi, memantapkan lagi ilmu, menyiapkan diri dari segi kesihatan mental dan fizikal dan rohani yang mereka itu. Dan kita dapat lihat bahawa pada tahun depan sudah tentunya aktiviti haji itu sudah akan jadi berlainan. Kursus haji yang dahulunya mungkin boleh buat secara fizikal, boleh berjumpa dan berkenalan dengan kawan-kawan yang boleh pergi sama berteman untuk pergi haji. Tahun ni mereka akan duduk dalam keadaan bilik mereka, rumah mereka sendiri, kursus secara online dan sebagainya. Kriteria mungkin diketatkan, penjarakan sosial dan sebagainya, pergerakan akan menjadi terhad. Mungkin mereka akan terhad dari segi nak pergi ziarah, pergi tempat-tempat bersejarah, membeli belah pun mungkin akan jadi terhad, tidak boleh pergi sini sana, ulang alik ke masjid ataupun umrah sunat ataupun tawaf sunat juga akan jadi terhad. Jadi yang penting di sini teruslah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah lah yang menentukan siapakah tetamunya. Jadi kita harap bahawa kita berdoa supaya Allah mengangkat wabak ini, dan insya-Allah kita akan satu hari nanti akan pergi untuk menunaikan haji dalam keadaan aman, dalam keadaan merasai kemanisan ibadat haji, ibadat yang agung ini, insya-Allah. Di sini kita boleh lihat kepentingan untuk mendapatkan vaksin adalah suatu yang amat perlu. Namun berbaki lebih kurang 10 juta rakyat Malaysia yang belum mendaftar untuk mendapatkan vaksin ini. Saranan daripada Datuk Seri mungkin secara ringkas untuk seluruh warga negara berdaftar bagi mendapatkan vaksin yang boleh menyelamatkan nyawa dan juga membantu mempercepatkan lagi proses-proses urusan yang akan berterusan pada tahun hadapan. Silakan. Ya, kita dapat lihat sendiri dari aspek haji itu sendiri. Di mana kalau tiada ada vaksin, sudah tentu kita tidak boleh menyempurnakan ibadat haji kita. Jadi dalam aspek yang lebih besar, dari segi kehidupan seharian kita, nak balik pada norma kehidupan biasa dan ibadah-ibadah kita yang lain, sudah tentunya kita harus memainkan peranan memerangi wabak ini dengan menjayakan pelan imunisasi kebangsaan ini. Jadi ramai-ramailah kita mendaftarkan diri kita untuk mendapat vaksin tersebut. Dan ini juga yang disarankan kepada bakal-bakal haji, dan sekarang ini ada 90,000 bakal haji yang akan berada dalam senarai untuk pergi tahun depan. Kita harap semua dan juga rakyat Malaysia keseluruhannya juga menjayakan program pelan imunisasi ini. Okey. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kami harap seluruh jemaah atau pembakal haji akan bersabar menunggu untuk tahun 2022 nanti. Ya. Kalau anda tak sempat ikuti kita punya perbincangan hari ini, boleh terus saja ke YouTube kerana kita insya-Allah akan buat naik kembali dan anda akan dapat info-info yang terkini bagaimana perancangan tabung haji untuk anda yang merupakan bakal jemaah haji. Okey, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini ada lagi topik menarik yang kita akan kupaskan. Jangan ke mana.